Soalnya tak ada ni, Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya punya internet dah ni jadi biol sikit. Jadi saya gunakan hotspot saya punya ni. Okey. Jadi sampai mana kita belajar? Pembentangan dapatan kajian, Doktor. Berapa orang lagi yang belum? 5 orang rasanya, Doktor. Ya ke yang belum ni? Yang belum bentang, kata silap lah. Kejap. Dapatan kajian Okey, boleh mulalah. Boleh, Doktor. Siapa yang belum ni? Hari tu dah ada. Najab. Okey, sila. Doktor, yang Nat nak bentang lagi sekali ke? Tunjukkan sneaker ataupun tak bayar? Yang nak bagi semalam tu. Kejap. Tak apa, Nat nanti dulu. Teruskan yang lain dulu. Okey. Tak apa. Dah. Saya mula dulu. Okay. Nampak tak, Doktor? Boleh nampak tak? Nampak. Okey. Okey, ni dapatan saya, Doktor. Yang pertama, saya cakap pasal responden lah secara general. Okey. Responden pula, demografi. Okey. Yang kedua ni objektif ni lah. Pertama, tahap kesediaan guru kafar terhadap kaedah PDPR. Ni pun secara general je lah dapatannya. Okay. Lepas tu bawah ni adalah saya cakap sikit je lah. Yang lebih-lebih saya masuk perbincangan. Tinggi lah tu kan? Tinggi. Orang tinggi. Okay, yang kedua ni objektif kedua lah, tahap awal tekanan psikologikal. Okay, pun sama saya cerita secara general lah. Bawah ni ada sikit je ulasan. Ni. Pun tinggi juga. Okay, seterusnya. Okay, yang ni hipotesis pula. Objektif ketiga, perbezaan. Tahap kesediaan dan kemahiran mengawal berdasarkan pengalaman mengajar. Yang ni pun secara general. Lepas tu saya masukkan, ni lah. Doktor nak tanya. Sekejap. Ni. Hipotesisnya diterima lah. Dua-dua diterima. Pengalaman tu berapa kumpulan? Ada 4 grup ke? 5 ke 4? 4. 5? 4? Okey. Doktor nak tanya, bawah ni kena wajib masukkan ke? Sebab saya dah cakap dah atas ni diterima tak diterima. Mula-mula saya buang tapi saya masukkan semula. Tak payah, tak apa. Tak payah, tak apa Tak payah. Okey. Tu je lah saya punya ni. Objektif tiga-tiga saya dah cerita. Okey, ni siapa? Nadira Nadiba. Ya. Okey. Okey, terima kasih. Okey, baik. Nadiba. Saya dah stop sharing dah kan? Okey dah. Okey. Okey. Next, Rosham. Apa? Aisyah ke? Syam ke? Rosdan ke? Rosham dah. Aisyah pun dah, Doktor. Aisyah? Saya dah sudah. Dah. Siapa yang belum lagi? Saya dah. Aisyah dah. Rosham dah. Yang dah siapa lagi? Nadiba. Yang ni siapa? Nadira dia dah hantar kat saya kan? Betul, dia dah hantar, saya jawabkan. Mana dia? Tak tahu. Gitu Doktor dah hantar. Habis yang Nat punya Nat hantar tadi apa berkaitan okey tak? Tak apa, okey je tu. Okey, terima kasih Doktor. Okey, ni siapa ni? Rosdan Ni saya punya, Doktor. Okey, silakan. Ni
saya punya dapatan kajian. Saya gunakan deskriptif secara min dan jawa tu. Sebenarnya tu yang jadual interpretasi ni nak kena masuk metod ke masuk dapatan tu? Mana? Ini digunakan ni. Ini masuk metodologi ni. Tujuan kajian tu betul. Yang ni betul. Yang ni. Menurut Silip masuk dan lagi. Muri, ini Okey. masuk metodologi. Masuk metodologi. Okey, betul. Ini saya lampirkan dia dalam jadual yang pertama terhadap pengajaran akhlak bagi tajuk doa pilihan. Ini tahap interpretasi dia tinggilah kata. Tinggi. Okey, ini apa ada dua ni? Tahap interpretasi min, tahap interpretasi siasat piawai. Tak payahlah. Yang ni Siasat piawai tu tak payah. Tahap interpretasi siasat piawai tu tak ada. Maknanya buat yang min je lah tu. You buat, turunkan bawah sikit. Teruskan. Oh lagi. Okey, mana? Okey. Kalau tengok kat sini. Yang piawai. Okey, ada. Kalau you nak buat, okey. Tadi ni jadual tu. Naikkan balik. Turunkan. Naikkan. Jadual 3 tu saya nak tengok. Jadual 3. Okey. Mana ni buang Okey. Tahap interpretasi sisian piawai ni buang. Okey. Biasanya sisian piawai 0.8 ni sepatutnya selepas min. Tahap interpretasi ni sebelah kanan, ujung sekali. Okey. Boleh dengar ke, Ustaz? Dengar ke suara saya? Kami Aisyah, dengar, Doktor. Dengar. Dengar, kami dengar. Rusdan tak Doktor. ni ke? Tak tahulah, Rusdan takut line dia kot. Maksud doktor Ujung tu sekali tak interpretasi min macam tu. Tahap interpretasi min ni sekali lah kira anak tu. Dengar. Kat tepi sekali. Ganti yang tahap interpretasi siang piawai ni buang. Dengar doktor. Okey, buang Lepas tu tahap interpretasi ni di ujung. Okey, baik. Siang piawai di ujung selepas sekali. min. Okey, lepas tu untuk lebih cantik you punya jadual ni, item ni kena lebarkan sikit. Okey. Kena lebarkan bagi besar sikit lah. Besarkan dia. Yang ni nak tanya doktor, kalau ni font dia boleh kecilkan sikit ke doktor? Font dia boleh. You letak kat you tak 11 ke? Boleh. 10 ke? Okey. Okey, boleh. Kau nampak cantik. Kalau macam ni macam tak cantik je. Nak tanya doktor satu lagi, yang skala Likert ni, yang ni saya tak 400 doktor. Peratus tu Tapi dia tu tengok tu jadi 1.9 jadi macam ni. Kecil macam ni. Kena adjust. Jadi tu bawah. Nanti saya adjust balik tulisan form balik. Nanti you prepare balik you punya jadual ni. Dari segi data tu okey lah, betul lah tu. Okey lah tu. Okey, teruskan bawah. Okey, ni yang jadual 4, tahap keperluan terhadap aplikasi. Yang ni pun sama doktor, buang yang sisi yang piawai. Sama je. Item ni kena panjangkan ni, tak cantik betul lah. Besarkan sikit. Okey. Doktor nak tanya yang perbincangan tu kita masukkan. Okey, kat sini dalam dapatan ni tak payah cerita banyak sangat lah doktor.
Untuk dapatan kajian ni, you cerita dapatan sahaja. You tak boleh ni pandangan Nur Hafizah, Razali, Fariza Khalid ni tak mau. Itu nanti Tu saya confuse tadi dah tu. Maksudnya okey. Ya. You buat asing. Maksudnya ini masuk perbincangan lah. You cerita dapatan kajian sahaja. Itu event tadi. Event number. Perbincangan kita keluarkan nanti. Itu Okey. saja. Okay. Dah habis dah ke? Dah habis 2 je Doktor. 2 bahagian. Okey. Okey, terima kasih Ruslan. Lagi? Fanny dah belum Fanny? Fanny macam dah rasanya kan? Penny dah, Doktor. Penny dah itu Doktor. Maksudnya dah. Yang belum siapa? Nurzi? Dah. Izwan, Zulkarnain belum. Zul dengan Izwan Mana dia? Betul. Izwan tadi dia kata kat tu line dia tak okey. Kat grup tele tu. Izwan kat hospital rasa doktor. Saya masuk masih tak dapat. Internet problem. Jadi dah habis dah ke ni? Semua? Itu Adrina? Dah doktor, saya dah minggu lepas. Sebelum ni dah. Okey. Kalau dah, kita akan bincang apa? Perbincangan Perbincangan saya dah bagi nota belum? Belum. Dah. Belum. Belum. Belum kan? Belum. Belum Belum Okey. Nanti saya cari nota Kejap. Perbincangan. Ya, ada berapa minggu lagi kuliah? Okey, nampak? Nampak Ada. Okey. Jadi kita teruskan. Jadi untuk hari ini kita akan buat macam mana kita nak tulis perbincangan. Apa yang ada dalam elemen ataupun dalam perenggan perbincangan tu. Okey. Ini ikut Kauza tahun 2007. Okey, dia kata ada 8 elemen perbincangan menurut Kauza. Yang pertama adalah tujuan utama kajian. Jadi dalam perbincangan, ayat yang pertama ialah you mesti tulis apa tujuan utama kajian anda. Ambil balik yang pengenalan atau pendahuluan tu, cari yang tujuan utama tu, ambil copy paste kat situ. Ayat yang pertama adalah tujuan utama kajian. Okey. Elemen yang kedua, kepentingan dan sumbangan utama kajian. Apa pentingnya? Apa perlunya? Apa kepentingan you buat kajian tersebut? Apa sumbangan dia? Ini ayat yang pertama, ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga iaitu meringkaskan hasil kajian. Daripada dapatan kajian tu you ringkaskan hasil kajian anda. Berdasarkan kajian ini hasil kajian adalah bla 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 macam tu. Okey, lepas tu ada sokongan literature. Dia akan menguraikan hasil kajian yang tidak dijangka dan penemuan yang tidak signifikan dengan jelas. Ini sekiranya ada elemen yang kelima ni. Apa dapatan-dapatan kajian yang di luar jangka? Unexpected outcome.
Okey. Yang keenam, implikasi kajian. Yang ketujuh, limitasi utama kajian yang mempengaruhi kesahihan. Dan yang ke-8, peluang untuk kajian akan datang. Maksudnya ayat yang penghujung sekali ialah apa cadangan anda kepada pengkaji-pengkaji yang akan datang. Okey. Jadi kita tengok contoh. Okey, elemen yang pertama. Ni. Okey, menyatakan tujuan utama kajian ini dijalankan pada ayat atau perenggan pertama. Contoh dalam Qawza tu, okay, the study test the relationship between three effective factor: novelty, control, and hedonics. Okay, and consumer satisfaction. Ini dia ceritalah bahawa tujuan utama kajian ini adalah untuk nak melihat, untuk nak test, untuk nak menguji hubungan antara tiga effective factor ni, novelty, control dan juga hedonics ni, dan juga consumer satisfaction, kepuasan pengguna, okay, ataupun semua pelanggan. Value perception and behavioral intention in the context of vacation experience aboard of a cruise liner. Kan ini contoh yang minggu yang pertama dulu, yang dia buat vacation tu. Okay. Jadi ini ayat yang pertama ialah menyatakan tujuan utama. Jadi nanti masing-masing you boleh tulis dah. Untuk perbincangan ayat pertama adalah tujuan kajian anda tu. Ambil balik. Okey. Boleh faham terus dia. Tak payah cerita-cerita. Apa yang you nak masukkan dalam perbincangan tak payah. Straightforward je. Sebab ini adalah penulisan akademik. Bukan tesis. Kalau tesis dia ceritalah sikit. Yang temerang sikit. Ada pengenalan sedikit sebelum masuk kepada tujuan utama ni. Tapi untuk penulisan akademik terus je. Okey. Elemen yang kedua, kepentingan dan sumbangan utama kajian. Menegaskan tentang kepentingan kajian ini dijalankan dan sumbangan utama kajian tersebut. Okey. Berhenti sekejap menghormati azan.
Okey, sambung Okey, ini contohlah. Contoh ayat yang kedua. Kata kat sini, this research contribute to tourism literature by demonstrating in the importance of effective factor in the context of experiential service such as cruise vacation. Okay? Ni. Dia nyatakan kat sini, kajian ini menyumbang kepada tourism literature ni. Okay? Tentang pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam konteks penyediaan servis cruise vacation ni. Okay, jadi dia nyatakan kat situ pentingnya. Jadi you punya pun ada juga apa kepentingan kajian anda tu kepada organisasi ke, kepada pelajar ke, kepada guru ke. Okay? Dan di kat sini ni disokong dengan kajian-kajian lepas. Most previous perceived value models were developed and tested using tangible good and or functional services. Okay, a notable exception was Patrick. Ini dinyatakan daripada kajian Patrick yang menyatakan bahawa with cruise vacationer. However, his measure for emotion was restricted to feeling good. Okay. Jadi dinyatakan kat sini ni. Dia maksudnya kat sini kepentingan kajian itu dibuktikan dengan satu literature review kat sini ni. Boleh. Okey ini adalah elemen yang kedua. Elemen yang kedua maksudnya mungkin ayat yang kedua lah selepas tujuan tadi tu. Okey. Itu elemen yang kedua. Ingat apa pentingnya dan sumbangan utama kajian anda. Okey. Yang ketiga, elemen yang ketiga, meringkaskan hasil kajian, membuat ringkasan hasil dapatan kajian yang berkaitan dengan objektif atau hipotesis. Okay, elemen yang ketiga kan, finally, our study empirically validated the relationship from relationship commitment to behavioral loyalty. Okay, ini dia punya tu lah. Dia punya dapatan objektif study ni. Kalau you punya, you nyatakanlah kat sini ni dari segi dapatan kajian dia. Apa yang you peroleh? Ada hubungan ke? Ada perbezaan ke? Ada perbezaan, ada hubungan, ada perkaitan ke? Ada sumbangan ke? Dinyatakan kat sini ni. Okey. Jadi itu adalah elemen yang ketiga. Jadi ulang balik, elemen yang pertama kita nyatakan tujuan kajian kita. Elemen yang kedua kita nyatakan kepentingan dan juga kepentingan dan juga sumbangan. Yang ketiga ialah meringkaskan hasil kajian. Sama ada you nak menjawab objektif ataupun hipotesis. Kan okey. Itu yang ketiga. Elemen yang keempat ni sokongan literature review. Okey, hasil dapatan kajian disokong oleh kajian-kajian lepas dari scholar. Daripada pengkaji-pengkaji lain lah. Ini sebagai contoh yang pertama. Okay, the tested of hypothesis 3, 6 and 7 shows the hedonics is driven by control and novelty. While novelty act as a partial mediator. Jadi kat sini dapatan dia menyatakan bahawa novelty ni adalah partial mediator, bertindak sebagai mediator ataupun pemboleh ubah mediator lah in the control hedonic relationship. Maksudnya terdapat hubungan antara kontrol dan juga hedonic ni, tetapi melalui novelty. Jadi dia nyatakan kat sini ni.
Okey, dan elemen yang keempat ni, ini dapatan kajian dia. Elemen yang ketiga kan, tadi kita dah nyatakan tadi, elemen yang ketiga apa dia punya hasil dapatan dia. Lepas tu kita sokong dengan elemen yang keempat. This result are consistent with Oates findings. Apa nyatakan finding dia. Finding Oates ni kena you nyatakan kat sini ni. Okey kan? Kalau dalam bahasa Melayu, okey, dia kata kat sini, berdasarkan kepada pengujian hipotesis 3, 6 dan juga 7, mendapati bahawa hedonic is driven by control. Okey. Dia mempengaruhi control and novelty ni. Okey, tetapi novelty ini bertindak sebagai pemboleh ubah mediator. Mediator ni penengah lah. Okey, antara hubungan control hedonic relationship. Maknanya ada hubungan antara kontrol dan juga hedonik, tetapi yang tengah-tengah ni, yang tengah-tengah itu adalah dikatakan sebagai novelty. Maksudnya kalau dari segi rajah tu, okey, kontrol, novelty dan juga hedonik. Okey. Dan ini disokong oleh elemen yang keempat ni daripada kajian Oates ni. Okey. Boleh faham tak? Okay. Yang penting ialah bagaimana you nak menjustifikasikan you punya dapatan kajian tu. Ini sebagai contoh yang kedua kan. Elemen 3 dengan elemen yang keempat. Elemen 3 ni tengok satu ayat je. Furthermore, our result indicate that control does not have a effect direct of value on value. Menyatakan bahawa kontrol ni dia bukan direct effect kepada value, tetapi dia ada kesan kepada value goes through novelty, hedonic and satisfaction. Okay, ini elemen yang ketiga lah. Dia nyatakan bagaimana value itu mempengaruhi kepada hubungan novelty, hedonic dan juga satisfaction. Okay, lepas tu elemen yang keempat, this finding is consistent with recent studies in retailing showing that the dominance factor in Mehrabian and Russell's 1974. Okay, ini dia punya kata pleasure, arousal, dominance ni, ini adalah macam hubungan antara yang atas tadi tu. Ini sebagai contoh lah bahawa dikata kat sini for novelty, hedonic and satisfactory control had direct influence, whereas for value the effect were secondary. Okay, maknanya hubungan yang kedua benda tu. Okay, yang penting ialah you dapat menyatakan dapatan kajian dan juga sokong dengan kajian-kajian yang lepas. Itu cara macam mana kita nak menulis. Kan sebab tu kat sini elemen yang ketiga ni, walaupun dia kata our result indicate the control, tetapi dia menyatakan juga kenapa benda tu berlaku. Kan? Okey. Ini contoh yang kedua. Okey, ini elemen yang ketiga, elemen yang keempat. Okey, kita ulang balik. Elemen yang pertama tujuan, elemen yang kedua kepentingan dan juga sumbangan, nyatakan sedikit apa yang you dah dapat. Okey, lepas tu elemen yang ketiga dapatan kajian, elemen yang keempat mesti ada sokongan dapatan daripada kajian-kajian lepas. Elemen yang kelima ialah menghuraikan hasil kajian yang tidak yang tidak signifikan. Sekiranya ada, penyidik perlu membincangkan aspek-aspek khusus dalam kajian sendiri yang berbeza dengan kajian-kajian lepas. Bolehlah you masukkan. Ini sebagai contoh. This inconsistency might be explained by the differential nature of the two constructs. Adventure or escape free boredom is likely to induce positive emotion, thus enhancing satisfaction. Ini mungkin dapatan-dapatan yang berbeza daripada kajian-kajian lepas. Yang dia melihat dari segi impact ataupun dari segi emosional, dari segi emosi lah, dia memperlihatkan
emosi juga mempengaruhi kepada kajian ataupun dapatan kajian dia. Lepas tu ni dia nyatakan kat sini ni. Walaupun positive emotion ini tidak termasuk dalam kajian dia. Tapi dia melihat benda tu, emosi itu merupakan satu aspek yang boleh mempengaruhi kepada kajian dia. Dan dia sokong dengan kajian-kajian lepas. Menunjukkan bahawa memang ada. Has a positive impact on satisfaction. Okay, a negative relationship between novelty and value. Approximately 80% of the respondents in the study had taken at least 2 cruise vacation. Those suggested that they are experienced cruise vacationers. Okay, maksudnya mungkin pemilihan sampel itu pun mempengaruhi juga. Sebab mungkin kita expect orang yang pernah pergi vacation sekali je, tapi rupanya banyak ada yang 2 kali, 3 kali kan, dah ada pengalaman tu. Jadi benda-benda tu menyumbang kepada kajian-kajian ataupun dapatan kajian dia yang unexpected, yang kadang-kadang kita tidak jangka. Tapi boleh dibincangkan. Kenapa benda tu berlaku? Kenapa dia berbeza dengan kajian-kajian lepas? Okey, ni pun contoh juga. Nanti you bacalah contoh dia ni. Okey, ini adalah elemen yang ke-6, implikasi kajian. Perbincangan mendalam terhadap dapatan kajian akan memudahkan untuk membuat justifikasi kepada implikasi-implikasi dapatan kajian. Bukan 6 dia kata kat sini, our study indicates that relationship effort are important drives of customer value. Yang menyatakan bahawa effort, relationship effort are important benda ni. Okay, as today retailer increasing offer comparable merchandise, copy competitor, price promotion, okay, benda-benda inilah yang akan mempengaruhi kepada implikasi kajian dia. Kejap saya nak angkat telefon. Siapa nak telefon? Hello? Bang Man? Rumah tengah ada kelas lah. Okey. Nanti lepas nanti telefon. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum. Okey. Boleh dengar ke? Boleh teruskan? Boleh Dr. Boleh. Boleh Doktor. Okey, ini perbincangan terhadap dapatan kajian akan memudahkan untuk membuat justifikasi. Apa implikasi kajian anda tu? Kena fikirkanlah. Sebab dalam perbincangan ni, idea kita utama. Sebab itulah idea kita tu disokong dengan kajian-kajian lepas. Ini kita punya. Dalam perbincangan ni, adalah kita punya. Kalau tadi dalam bab pendahuluan, objektif, literature review, itu orang punya. Jadi perbincangan ni kita punya. Jadi kita kena kat sinilah nak menampakkan you punya you punya scholar tu. Okey, you punya kesarjanaan tu. Okey, kita teruskan ini pun sama juga. Ini contoh. Kajian menunjukkan animasi 3D hanya berkesan dalam meningkatkan skor pelajar berpencapaian tinggi dalam penguasaan konsep sains, tetapi tidak kepada skor pelajar yang berpencapaian rendah. Kenapa? Sebab apa? Kan? Ini adalah idea kita. Dapatan ini berdasarkan dapatan kajian oleh ini mendapati penggunaan animasi skor berkesan kepada pelajar. Namun kajian semua ini walaupun menggunakan pencapaian pelajar tetapi tidak mengambil kira perbezaan latar belakang akademik pelajar. Okey. Elemen yang ke-7 ialah limitasi. Limitasi utama kajian yang akan mempengaruhi kesahan dalaman dan juga luaran. Okey, apa dia punya limitasi dia? Okey. Jadi kalau kat sini ni, some limitation might be related to collecting our data and interpreting our result. Mungkin ada kaitan benda-benda macam ni lah.
kenapa benda tu mungkin kenapa dapatan kajian tu berbeza sangat dengan kajian-kajian yang lepas. Mungkin you boleh jelaskan kat situ lah, mungkin dari segi persampelan, dari segi persampelan, dari segi responden, benda-benda tu yang secara technically tu boleh kita masukkan. Kenapa? Jangan banyak sangat lah kalau limitasi ni. Sebab limitasi ni macam kita menjelaskan macam kelemahan kita. Jadi jangan terlampau banyak kat sini ni. Okey. Seterusnya, elemen yang ke-8 ialah peluang untuk kajian yang akan datang. Kenapa? Hasil dapatan yang dibincangkan akan memberi kesan kepada pembaca dan pengkaji lain sehingga mencetus idea untuk mengembangkannya idea tersebut dalam kajian yang akan datang. Okey. Jadi kita kena berikan sure ataupun pandangan kita ataupun cadangan kita untuk pengkaji-pengkaji yang akan datang. Kalau kat sini dalam Coxa ni, this personality trait might interfere with customer perception of experiential service, and therefore future studies should incorporate this individual level factor in the study designs. Kan dia menyatakan kat sini ni lah. Kena melihat juga dari segi experiential services ni. Also for future work should control for weather, mechanical problem and other factor that might influence customer perception. The current research was limited to 3 aspects of the effective experience. Ni jadi dalam kajian dia ni hanya 3 benda ni je. Mungkin ada kajian-kajian yang lepas, ada kita mencadangkan kepada pembaca supaya memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang lain pula. Dia kata kat sini inilah dia bagi future work should examine other potential factor. Apa faktor-faktor selain daripada yang ketiga ni? Novelty, control and hedonic ni. Banyak dia kata kat sini ni that might influence cruise vacational value perception, in particular the relation between price related benefit. Dia bagi cadangan kepada kita bahawa price related benefit and value offer fruitful avenues for future research. Ini benda 2 perkara ni yang boleh diberi penekanan dalam mempengaruhi kepada consumer perception satisfaction tadi tu. Okey, ini pandangan-pandangan kita lah. Boleh dimasukkan. Okey. Jadi itu adalah 8 elemen yang perlu ada dalam perbincangan. Okey, jadi you kena follow dia punya proses dia. Elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Sampailah elemen yang ke-8. Mungkin elemen satu elemen tu contohnya macam tadi tu kan, elemen 3 satu ayat je. Mungkin elemen yang ke-4, 5 tu sebab ada kajian-kajian literature, mungkin you boleh sokong dengan kajian literature tu yang memanjangkan you punya penulisan tu. Mungkin you letak 3 ke ataupun 4 ke literature review, menjadikan ayat tu akan jadi panjang. Okey, jadi penting kat situ tu. Literature review cari yang terkini. Yang terkini. Setahun ke 2 tahun daripada kajian anda tu. Okey, kalau kajian you ni 2021, mungkin you cari literature yang 2020. 2019. Macam tu. Jangan ambil yang 18, 16, 17 tu terlampau lama untuk perbincangan ni. Jadi itu saja daripada saya. Kita buka kepada perbincangan dalam ni. Kalau tak faham ke, silakan. Zulkarnain dah masuk dah? Dah doktor. Alhamdulillah boleh masuk. Yang dapatan kajian tak? Ya, saya nak bentang. Okey, dan saya stop dulu. Okey.
Okey, nanti bahan nanti saya masukkan dalam you punya grup nanti ya. Tapi saya minta tolong Rusdan sharekan. Saya punya internet ada masalah sikit. Okay, keluar tak tu? Belum lagi. Nampak tak? Nampak? Okey, nampak. Okay. Besar sikit kan? Oh, bos saya. Okey doktor, ni tajuk saya. Tahap pengetahuan, kemahiran dan pelaksanaan kreativiti pengajaran guru pendidikan Islam sewaktu pembelajaran dan talian. Salah. Tahan tu. Okey. Dan tolong Dan. Okey. Daripada batang kajian, saya pecahkan yang pertama, demografi responden kajian. Ni seperti selalu lah. Turun Dan. Okey, ni dia punya keterangan lah doktor. Berkaitan dengan responden kajian. Bawah Dan. Okey, seterusnya tahap kreativiti GPI dari aspek yang pertama dari aspek pengetahuan. Okey, ni dia punya jadual. Okey, skala skor min dalam jadual saya ambil daripada Palan 2007. Itu dia punya inilah tahap rendah, sederhana dan tinggi. Saya letak di bawah jadual. Itu untuk 5 Likert scale ke? Ya, ni yang untuk 5 ni betul doktor. 5. Skala Likert tu. Okey. Okey. Dan okey, merujuk kepada jadual 3 menunjukkan bahawa secara keseluruhan item tahap pengetahuan GPI berada pada tahap tinggi dengan nilai min 3.92 dan sisihan piawai 0.687. Kecuali item B4 pada tahap sederhana dengan nilai min 3.60 dan sisihan piawai 0.976. Perkara yang berada pada tahap sederhana iaitu saya berupaya menghasilkan bahan bantu mengajar menggunakan perisian-perisian moden yang terdapat dalam rangkaian internet. Pada perkara ini menunjukkan guru masih lemah dalam pengetahuan dalam menghasilkan bahan bantu mengajar bersumberkan audio dan visual. Manakala item B9 merupakan nilai tertinggi ada 2 kali tertinggi. Pengetahuan guru terhadap ICT iaitu saya tahu ruang komunikasi seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan Telegram sebagai medium interaksi dengan pelajar secara maya. Maka dapat dirumuskan bahawa guru pendidikan Islam mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi terhadap ICT dalam PDPR. Okey, seterusnya adalah tahap kemahiran guru. Itu adalah jadual. Turun. Okey. Berdasarkan jadual 4 di atas, nilai min keseluruhan bagi tahap kemahiran kreativiti ICT guru berada pada tahap sederhana dengan nilai min 3.65 dan sisihan piawai 0.832. Berdasarkan 10 kemahiran yang diukur, didapati 4 item kemahiran asas ICT menunjukkan jumlah min tertinggi. Ia menunjukkan bahawa guru pendidikan Islam mahir mengendalikan perisian asas seperti Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, SharePoint, mengimbas scan dokumen, mencetak dokumen dan memuat turun dokumen. Mana tadi? Ketika pembelajaran dalam talian. Manakala 6 item yang melibatkan elemen kemahiran audio dan visual menunjukkan jumlah min yang sederhana. Item saya mahir menghasilkan perisian software multimedia yang sesuai sebagai bahan inovasi dalam PDPR merupakan item yang menunjukkan jumlah min yang terendah. Ini menunjukkan guru
masih lagi lemah dalam menghasilkan bahan bantu mengajar multimedia sebagai satu kemahiran kreativiti dalam pengajaran. Hal ini adalah penting supaya guru dapat membuat satu pembaharuan inovasi dalam pengajaran mereka serta dapat membantu pelajar agar lebih tertarik dan tertarik dan seronok tu. Betul kan? Dan seronok memahami mata pelajaran yang diajar. Ia juga dapat membantu meningkatkan kehadiran pelajar dalam pembelajaran dan talian meningkat. Pernyataan ini disokong oleh Torres 1977 dalam teori yang menjelaskan bahawa kreativiti sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh individu-individu melalui daya pemikiran dan imajinasi mereka untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, baharu dan berguna kepada manusia. Kemudian tahap pelaksanaan ICT, bawah dan terus. Berdasarkan analisis yang dijalankan dalam jadual 4, majoriti daripada responden telah melaksanakan kreativiti semasa pembelajaran dalam talian. Namun, terdapat juga guru yang kurang melaksanakannya. Analisis menunjukkan bahawa tahap pelaksanaan kreativiti guru pendidikan Islam dalam PDPR adalah pada tahap tinggi iaitu min 3.81. Analisis mendapati bahawa item D2 mempunyai jumlah min yang tertinggi iaitu 4.29. Ini menunjukkan bahawa guru-guru pendidikan Islam di daerah Alor Gajah kebanyakannya daripada mereka menggunakan medium WhatsApp dan Telegram sebagai teknologi perhubungan dengan pelajar. Okey. Bertindak Ada kat sini ni, macam berdasarkan analisis yang dijalankan jadual 4, majoriti daripada responden telah melaksanakan apa? Kreativiti Ya, betul. Okey ni. Namun terdapat juga guru yang kurang melaksanakannya. Analisis menunjukkan bahawa tahap pelaksanaannya adalah tinggi. Apa maksudnya kat situ tu? Kat sini dah kata dah kreatif. Lepas tu ada namun, bila namun ni mungkin ini tinggi, tapi kat sini ni tinggi juga. Ni mungkin you salah dari segi tu. Bukan saya ada dari sudut dia punya kenyataan ayat tu doktor. Kalau you kata kat sini memang kreativiti semasa perjalanan dalam talian ni dah nampak banyak ini kan, you sokong terus ni lah perkataan namun ni, buang je lah. Betul. Okey. Nanti saya buat tu. Dan bol kan? Alright. Okey doktor, saya terus. Selain itu, didapati jumlah min yang terendah pada item D5 iaitu nilai min 2.85. Analisis ini menunjukkan bahawa guru-guru pendidikan Islam kurang membuat dan upload video PDPR dalam channel YouTube. Dapatan dari latar belakang responden juga mendapati bahawa hanya 10 kali itu. Hanya 10 orang guru daripada 35 orang responden yang mempunyai channel YouTube sebagai medium pengajaran dan pembelajaran yang baharu. Hal ini dapat disimpulkan bahawa kebanyakan guru tidak kreatif dalam melaksanakan kepelbagaian sumber pembelajaran sedia ada. Mereka merasakan agak sukar untuk mewujudkan dan membuat naik video pembelajaran untuk kegunaan pelajar ulang kaji pembelajaran. Perkara ini agak sukar bagi guru untuk mengubah teknik pengajaran dan pembelajaran mereka kepada sesuatu yang baharu dan terkini. Pernyataan ini disokong oleh Siti Nurmaizura dan Nur Faradilah 2020 yang telah menyatakan bahawa guru-guru biasanya ragu-ragu dengan idea-idea baharu dan terkini kerana mereka merasa selesa dengan apa yang selama ini mereka telah lakukan. Tu sajalah doktor. Okey. Tu doktor. Okey, terima kasih. Nanti Terima kasih. apa yang saya ni tadi tegur tadi tu. Dah buat. Okey, baik. Terima kasih doktor. Kita maaf lama masuk doktor, ada masalah sikit. Okey, next. Ada lagi ke? Dah habis semua? Izzuan je doktor tak dapat tak dapat join. Siapa? Izzuan Izzuan. Okey. Jadi
Jadi kita apa lagi yang nak tanya? Dah habis kan? Okey. Kejap ya. Saya akan bincang terus. Nanti you terus buatlah besok. Okey. Nak buat dia punya abstract abstract. Bila you dah buat pembincangan, yang last kali ialah penulisan abstract. Kejap. Okey, boleh nampak ke? Belum. Boleh nampak? Belum lagi. Belum. Belum juga. Okey, nanti nota ni saya masukkan. Okey, nampak? Okey dah. Okey, ya. Jadi ni penulisan akademik, ni tajuk dia ialah penulisan abstrak. Okey. Apa itu abstrak dalam artikel? Okey, ini pun daripada Quaza juga. Okey, merupakan ringkasan artikel yang ditulis. Sebab itulah bila kita nak baca jurnal, kita kena baca abstrak itu dulu. Kalau kita sebagai kita belum mahir lah, kita masih lagi dalam bukan expert, lebih kalau sebelum expert tu apa? Beginner. Beginner ataupun amateur kan? Novice. Okay. Mungkin you baca je, you tak faham apa benda ni. Contohnya yang dalam ada keputusan Manova lah, Ankova lah. Mungkin you tak faham kan? Tak apa, you tak faham, tak apa. Tapi you baca dari segi abstrak dia dulu. Okay? Jadi abstrak tu ialah ringkasan artikel yang ditulis tu. Daripada 15 muka surat tu, ringkasan dia ialah dekat abstrak tu. Jadi baca dulu abstrak tu. Mengandungi 200 hingga 250 mata perkataan, merupakan bahagian penting yang menceritakan keseluruhan gambaran artikel yang ditulis. Kalau ikut format UKM, abstrak tidak ada literature review, tidak ada nombor-nombor. Itu kalau ikut format ataupun gaya UKM. Kita penuliskan abstrak. Jadi macam mana kita nak menuliskan dapatan? Dapatan tu kalau misal kata kita nak melihat hubungan antara A dengan B, dapatan kajian menunjukkan ada hubungan antara variable A dengan variable B. Macam tu je. Dia punya numbering tu tak dimasukkan. Kalau misal kata tahap pencapaian tu adalah tinggi. Nilai min tu tak ada dimasukkan. Okay? Itu sebab itulah benda tu orang yang beginner ataupun amateur pun boleh faham tentang abstrak yang ditulis. Okey Kesalahan biasa dalam penulisan abstrak yang pertama, gagal menarik perhatian pembaca. Meletakkan nombor sebagai permulaan ayat. Menggunakan perkataan yang tidak wujud. Singkatan yang tidak ditakrifkan. PBL contohnya, penggunaan PBL. Tak boleh, kena tulis lengkap. Maklumat yang bercanggah, struktur ayat yang kurang baik, kesalahan tata bahasa, pilihan perkataan yang lemah, meletakkan rujukan dalam abstrak, tak boleh. Contohnya kan ada setengah student, dia tulis kat situ, macam mana? Alat suara selidik yang digunakan ialah daripada Brown 1970 contohnya. Itu tak boleh. Jangan letakkan sebarang rujukan dalam abstrak. Okay. Jadi elemen dalam penulisan abstrak ini ada 7 elemen. Ini Perry et al. Okay, ada 7. Elemen pertama, abstrak perlu bermula dengan ayat tema ringkas untuk mengarahkan pembaca tentang isu keseluruhan yang ditangani dalam artikel itu. Kalimat ini harus menarik perhatian pembaca. Okey.
Ini sebagai contoh. Kalau dikatakan sini untuk mengarahkan pembaca tentang isu keseluruhan. Jadi kalau sini kalau kita tengok adaptasi daripada Owen Ready ni, okey. Dia nyatakan ayat yang pertama, tengok. Kajian dia berkaitan dengan iklan lah. Iklan telah menjadi lebih berisiko kerana syarikat bersaing untuk mendapat perhatian pengguna dalam pasaran yang lebih tepu. Okey, satu contoh pendekatan yang berisiko adalah penggunaan rayuan lesbian, di mana dua model wanita digambarkan berinteraksi dengan cara yang seolah-olah romantis atau erotik. Jadi ayat ni boleh menarik perhatian pembaca. Ini sebenarnya yang menjadi isu dia, yang menjadi ayat tema dia, keseluruhan ataupun masalah. Ayat yang pertama tu biasanya ayat itu berbentuk isu kepada kita punya kajian. Okey, itu elemen yang pertama. Okay. Elemen yang kedua menunjukkan matlamat utama ataupun tujuan kajian. Kajian ini menyiasat pengaruh rayuan lesbian kepada sikap pengguna terhadap iklan dan jenama serta keinginan pengguna untuk membeli produk tersebut. Ini dia punya tu. Matlamat utama ataupun tujuan kajian. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga menjelaskan kepentingan. Kepentingan akademik ataupun praktikal kajian dijalankan. Kajian harus membantu para pemasar untuk menentukan sama ada rayuan lesbian adalah berkesan ataupun tidak. Okey. Itu adalah elemen yang ketiga. Menjelaskan kepentingan dia, apa pentingnya. Dalam kajian anda tu kalau misalnya kata pedagogi, apa pentingnya? Pentingnya pedagogi tu. Thank you. Okey. Itu elemen yang ketiga. Jadi you follow je. Ikut elemen satu, ayat yang pertama. Elemen yang kedua, ayat yang kedua. Elemen yang ketiga, ayat yang ketiga. Betul lah tu. Okey. Lepas tu cerita pula elemen yang keempat ialah metodologi. Okey. Metodologi maksudnya ini satu tinjauan, maksudnya tajuk dia, reka bentuk dia ialah reka bentuk kajian tinjauan lah. Tetapi dia tidak menjelaskan kat situ. Okey, reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan. Bukan macam tu. Kalau kita nyatakan satu tinjauan melibatkan responden hetero, homo dan bisexual ni, ini merupakan metodologi dia kan. Metodologi satu tinjauan ialah dia kajian tinjauan. Siapa responden dia? Ini orang dia. Kan faham tak? Kalau misalnya kata kepada cikgu, kepada pelajar. Satu tinjauan yang dijalankan terhadap guru pendidikan Islam yang mengajar berapa tahun dan sebagainya lah. Okey. Itu elemen yang keempat. Dia ada reka bentuk, dia ada siapa yang menjadi kumpulan sasaran kepada pengajian anda tu. Okey. Lepas tu elemen yang kelima, penemuan utama kajian dinyatakan secara ringkas. Apa dapatan kajian dia? Ini kat sini mendapati terdapat hubungan yang ketara antara toleransi homoseksual dan penerimaan kandungan lesbian dalam iklan cetak. Di samping itu, iklan yang menggunakan rayuan lesbian menarik perhatian dan minat dan tidak dianggap sebagai tidak bermoral, eksploitif ataupun menyinggung perasaan. Iklan yang mengandungi ini ialah dapatan kajian dia tau. Okey, dapatan kajian dia. Jadi elemen yang kelima adalah dapatan kajian. Okey. Elemen yang keenam, kesimpulan dia. Kenyataan kesimpulan harus menunjukkan sumbangan yang dibuat oleh kajian dalam mengisi jurang yang telah dinyatakan dalam literatur. Ini sebagai contoh.
Rayuan SPM mungkin strategi yang sesuai, walaupun strategi kontroversi ini untuk mendapatkan perhatian pengguna ini turut dikenali sebagai 20 sesuatu. Okey. Ini elemen yang ke-6. Jadi you nyatakanlah apa kesimpulan daripada dapatan kajian anda. Dan elemen yang ke-7 adalah implikasi ataupun cadangan kita. Apa impact dia? Kalau misal kata contohnya you mengkaji tentang apa nama strategi kan, strategi contohnya misal kata gamifikasi contohnya. Jadi dalam elemen yang ke-7 ni mungkin you boleh nyatakan gamifikasi itu merupakan satu boleh dikatakan sebagai satu apa nama satu inovasi inovasi pedagogi untuk menyampaikan kandungan kandungan apa pendidikan Islam juga ataupun sebagainya lah. Itu elemen yang ke-7 yang mungkin boleh diberi perhatian kepada semua guru. Itu adalah kita punya implikasi kajian kita tu secara practically dia. Okey. Jadi ada 7 elemen ni. Okey. Dan ini perkara-perkara yang perlu dipertimbangkanlah dalam penulisan abstrak. Okey. Ini yang tadi. Okey. Ada apa-apa soalan? Silakan. Jadi minggu depan kita akan bincang berkaitan dengan apa nama ni perbincangan. Okey, perbincangan dan juga abstrak. Abstrak dah boleh tulis dah sebab you dah ada dapatan, you dah ada perbincangan, you boleh tulis terus. Okey, jadi minggu depan harap-harapnya kita habislah kelas tu. The rest tu nanti you kena, you akhir semester habis bulan berapa Bulan 1 kan? Hujung bulan 1. Berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? 3? Sekejap, tak ingat doktor. Nanti you tengok. Rasanya hari tu pertengahan bulan 1. Lepas tu sekarang ni kan kuliah dilajak 2 minggu kan. Minggu ni sebab ialah pelajar-pelajar you all ada yang terkesan dengan banjir ke? Tak ada. Izwan tu Kelantan. Oh, Izwan. Ada ke? Tak ada Izwan kan? rasanya doktor, Izwan. Izwan dia duduk mana Kuantan. Oh, Kuantan. Kalau ikut minggu exam 7 Februari tak tu? 7 Februari? Minggu ulang kaji 24 Januari. Mak ai. Tak sampai lah you sampai ni, tak payahlah. Kalau minggu depan kita habis kelas, habiskan dah. Kalau minggu depan misal kata saya cuti, mungkin kita extend 1 minggu lagi lah ke depannya, boleh? Boleh tak tu? Lepas tu you buat pemurnian, pemurnian artikel ni, lepas tu you hantar dekat UKM Folio. Lepas tu you boleh terus hantar kepada mana-mana jurnal publication kalau nak senang ada jurnal dekat apa nama jurnal jurnal Humanities and Social Science tu. FSSK tu. Okey. Yang itu dia my site lah. My site tu ialah dia diterima sebagai satu jurnal yang berwasit. My site tu untuk Myra boleh diterima lah. You boleh hantar kat situ. Rasanya dalam 200 ke 200.5, saya tak ingat lah. You dah boleh siap-siap tu. Nanti kalau nak suruh saya tengokkan masa kelas tu boleh lah. Lepas tu you hantar je terus.
Doktor nak tanya kalau yang dekat KPM tu doktor? Dekat KPM? Itu baru keluar surat dia tu doktor. Okey. Boleh dekat KPM tapi you kena tanya dia bila boleh boleh publish. Okey okey okey. Takut lama. Betul. Biasanya dekat KPM tu dia tunggu Semua. penilai dan sebagainya, jadi makan masa. Kalau yang Humanities and Science Social tu, Social Science tu, bahasa Melayu, dia fakulti FSSK tu. Okey, nanti you boleh boleh explore benda tu. Lepas tu you hantar kat situ. Sebab dia dalam setahun tu beberapa, mungkin sebulan sekali ke macam tu lah dia keluarkan benda tu. Dan dia melalui review dan sebagainya lah. Itu bagus lah. Tapi kekerapan untuk keluar tu cepat. Jadi you tak tertunggu-tunggu nanti. You dah habis, semester ni dah habis. At least habis semester pun benda tu dah terbit dah. Jadi you tak payah fikir macam mana nak cari besok nak untuk keperluan you bergraduat nanti. Okey. Faham? Doktor, nanti nama doktor dah untuk yang pertama ke yang kedua doktor? Macam mana? Untuk dalam kita punya jurnal nanti kalau kita nak submit, nama doktor yang pertama ke yang kedua? Untuk you punya syarat bergraduat, you mesti tulis bersama dengan penyelia. Faham tak? Itu syarat dia. Tulis bersama dengan penyelia. Maksudnya you nombor 1, nombor 2 penyelia. Kalau you nak letak nama saya nombor 3. Okey. Nombor 3 ke nombor 4 ke terpulang daripada you. Okey. Kan saya tak paksa tapi contribution saya kepada you punya artikel ialah saya betulkan, saya semak macam itulah. Kalau you rasa saya ada contribution, you masukkan nama saya. Kalau you rasa dalam penulisan you tak, Dr. Sahlan tak apalah, bukan penyelia aku. Kalau you tak masukkan pun tak apa, saya tak kisah pun. Tapi tak adil lah. Banyak sumbangan doktor. Betul. Banyak doktor bantu kami. Jadi penyelia tu mesti nombor 2. Okey. Faham tak? Faham. Tu kena ni. Walaupun you tak suka penyelia you ke, walaupun penyelia you garang ke, you pejam mata tulis nama dia nombor 2. Faham? Sebab syarat bergraduat itu dia tulis kat situ. Publication tu, penerbitan tu mesti ditulis bersama dengan penyelia. Maksudnya doktor macam saya dia dah pernah publish 2 paper bersama dengan penyelia. Jadi kalau yang ni nak publish sekali lagi yang ketiga tak bersama penyelia pun tak ada masalah doktor ya? Tak ada masalah sebab you dah requirement tu dah boleh dah, okey dah. Okey. Tak ada masalah. Okey, terima kasih doktor. Okey, jadi apa-apa berkaitan dengan kelas, kalau minggu depan saya cuti kan, sebab ada kebetulan sekolah ditangguhkan seminggu kan. Jadi sementara anak saya belum masuk asrama tu mungkin nak berjalan kan. Kalau misal kata apa-apa saya masukkan dalam grup nanti. Kalau kita ada kelas minggu depan, maksudnya minggu depannya kita akan ada kelas akhir lah. Dan sekiranya anda nak suruh nak semak artikel apa semua tu, you request nanti. Kalau kita nak buat pertemuan lagi sekali pun tak apa, tak ada masalah. Kalau you ujung semester 24 hari bulan kan, okey. Jadi rasanya itu sajalah kot hari ni. Okey. Doktor tak sempat dia doktor. Macam mana? Kawan lain ni. Siapa tadi? Doktor, nak tanya dekat UKM Folio kan tadi pagi tadi nak semak untuk upload pengenalan tu dia tak boleh nak akses. Yang lain semua okey.
Nanti saya akan aktifkan untuk terus final submit terus. Satu artikel terus doktor Satu artikel terus. Okey, baik. Sebab saya dah monitor you dah setiap minggu dah. Doktor yang doktor cakap yang publish tu kan dekat Malaysian Journal of Social Science and Humanities ke? Rasanya. Dia kena bayar. Warna hijau. Yang tu dah check hari tu kena bayar 300.5 lah kalau siapa-siapa yang nak publish dekat situ. Okey je tu. Kan. Ada juga yang Islamic apa benda entah. Itu pun ada juga. You kena carilah. Kalau nak tulis bahasa Inggeris pun boleh juga dialu-alukan. Doktor bila last hantar dekat UKM Folio? Kalau tak ada apa-apa mungkin pertengahan bulan 1 lah. Sebab you dah habis awal kan. Okey. Doktor. Lambat-lambat. Dah banyak dah you tulis ni. Doktor, Turnitin macam mana doktor? Turnitin you kena buat Turnitin sendiri. Beli sendiri ke maksudnya? Guna yang UKM punya. UKM kan dia ada bagi kan. Ada. Kita kena beli $15 kan? $15. You beli tu untuk satu semester RM15, okey. Jangan jadi macam tempoh hari ada satu student. Okey, dia nak murah. Okey. Dia beli dalam Shopee. Okey. Bila dalam Shopee, bila dia tengok dia punya tu macam-macam Turnitin dia. Dia bagi dekat dekat Taiwan lah, dekat Hong Kong lah. Jadi masalah. Bila masalah timbul dalam mesyuarat macam mana kedudukan pelajar ni, jadi dia kena buat balik semula. Dia perlu tesis. Dia perlu tesis. Bila buat balik semula, kadang-kadang bila you Turnitin, you tick benda tu tau. Bila tick tu maksudnya apa yang you dah Turnitinkan masuk dalam database Turnitin. Bila masuk database Turnitin, you nak Turnitinkan balik, jadi you plagiarism. Self plagiarism. Jadi dia punya tu banyak. Peratus dia. Peratus similarity index tu tinggi. Jadi tu jadi masalah tu. Sebab kita tak tahu siapa dia punya owner dia. Kalau you beli dengan fakulti dengan RM15 mungkin mahal sedikit kan. Mungkin kat luar tu mungkin boleh dapat RM10, RM8 kan. Tapi RM15 dengan ada sebab kita beli secara legal. Ada password dia dan sebagainya, ada license dia untuk satu semester tu. Jadi seelok-eloknya gunakanlah yang UKM punya. Okey, boleh faham? Untuk mengelakkan ketidakaturan nanti bila dia buat Turnitin tu. Okey? Itu je lah yang saya boleh beritahu. Okey, ada lagi? Ada pertanyaan? Doktor, spacing berapa doktor? Untuk jurnal? Untuk artikel single spacing. Single. Okey. Single spacing. Okey. Baik doktor. Doktor, nanti dekat UKM Folio nak submit sekali Turnitin ke doktor? Yang report Turnitin. Report nak. Nak sekali. Okey. Report Turnitin sebab Turnitin tu ada markah dia. Itu berapa persen doktor? Dia ialah 5%. 5%. Untuk Turnitin. Untuk inilah kajian penulisan akademik 2 ni. Dia berapa persen itu doktor? 5%. Tak, maksudnya yang Turnitin tu doktor. Okey, Turnitin bawah 30%. Oh, 30, okey. Kalau you nak dapat markah penuh, dapatkan 10%. Turnitin 10%.
Okey. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, rasanya setakat ni saja. Kelas kita pada malam ni. Okey, 9.30 kita habis. Kita awal, kita pun habis awal lah. Okey. Jadi kita akan jumpa pada minggu-minggu akan datang. Apa-apa nanti masukkan dalam grup. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beristirahat. Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Selamat asabahkan salam.